Assalamualaikum dan salam sejahtera MG Flash 7 Jun bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mewakili seluruh rakyat Malaysia merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Bilal Shah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda hari ini. Berkongsi ucapan di Facebook, Tan Sri Muhyiddin berkata beliau dan seluruh rakyat turut mendoakan Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah serta kaum kerabat Seri Paduka Baginda berdua. Tan Sri Muhyiddin juga berkata beliau dan seluruh rakyat jelata juga berdoa mudah-mudahan Seri Paduka Baginda berdua serta semua putera-puteri dan seluruh kerabat diraja sentiasa berada dalam lingkungan dan rahmat Allah, dilanjutkan usia zaman serta berada dalam keadaan sihat walafiat selama-lamanya. Sebelum ini dilaporkan bahawa Yang di-Pertuan Agong berkenan menangguhkan semua acara sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke satu tarikh yang lain setelah mengambil kira faktor keselamatan, kesihatan dan demi melindungi nyawa rakyat ekoran pandemik COVID-19. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menyentuh mengenai pelaksanaan sekatan pergerakan penuh yang sedang dilaksanakan kerajaan kini bagi melandaikan lengkuk jangkitan COVID-19. Tan Sri Muhyiddin berkata dengan segala usaha yang sedang dijalankan kerajaan dalam melawan pandemik COVID-19 ini akan memperoleh kejayaan jua atas limpah berkenan dan naungan baginda. Sebanyak 10 jenis surat kebenaran dari agensi dan kementerian termasuk Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI boleh diterima pakai dalam sekatan jalan raya seluruh negara. Polis telah menyenaraikan kesemua jenis surat berkenaan sebagai dokumen yang dibenarkan untuk berada di atas jalan raya selepas ini. Ketua Polis Negara Dato' Seri Achir Sani Abdullah Sani berkata mulai 8 Jun lalu hanya 10 jenis surat pengesahan sahaja diterima pakai sebagai bukti yang membolehkan pekerja bergerak dari kediaman ke tempat kerja bagi sektor-sektor dibenarkan beroperasi. 10 surat yang dibenarkan adalah surat kebenaran dari MITI bagi sektor pembuatan dan perkhidmatan yang berkaitan, Surat Kementerian Pengangkutan Malaysia bagi sektor pengangkutan awam dan barangan keperluan, Surat Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi sektor pertanian, perikanan, peternakan, peladangan dan komoditi, Surat Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi bagi sektor peladangan dan pengeluaran hasil komoditi seperti kelapa sawit, getah atau sebagainya. Surat Bank Negara Malaysia BNM bagi sektor institut kewangan atau insurans, Surat Suruhanjaya Security SC yang berkaitan sektor urus niaga saham, Surat Pihak Berkuasa Tempatan PBT bagi sektor peniaga kecil atau penjaja gerai makan atau food truck, Surat Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM bagi perkhidmatan telekomunikasi atau media, pos, kurier dan penyiaran, Surat Kementerian Dalam Negeri KDN dan semua surat pengesahan yang dikeluarkan oleh agensi-agensi yang berada di bawahnya seperti Jabatan Imigresen Malaysia JIM, Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA. PDRM akan mengeluarkan permit pergerakan bagi mereka yang layak di bawah peraturan rentas sepadan iaitu ziarah, kematian, kecemasan dan bekerja sendiri. Trend peningkatan kes baharu COVID-19 dan kes kematian akibat pandemik itu secara mendadak terutama selepas 1 April tahun ini semakin membimbangkan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata ini kerana majoriti kes baharu dan kematian COVID-19 adalah membabitkan kes sporadik. Jelas belau ia merupakan kes yang dikesan dalam komuniti yang tidak dapat dikaitkan dengan mana-mana kes atau kluster sedia ada. Kementerian Kesihatan KKM menyeru masyarakat agar mengambil serius situasi ini bahawa penularan COVID-19 kini adalah di dalam komuniti termasuklah tempat beli belah, tempat kerja dan sebagainya. Berdasarkan analisis trend kes sporadik kekal tinggi pada Minggu Epidemiologi ke-22 iaitu sehingga 5 Jun dengan mencatatkan sebanyak 52,040 kes baharu atau 84.3% daripadanya adalah kes sporadik. Ini menunjukkan peningkatan ketara berbanding 8,968 kes baharu dengan 52% kes sporadik daripadanya pada Minggu Epidemiologi ke-13 atau sehingga 3 April.
Sementara itu, bagi kumulatif kes kematian COVID-19 juga meningkat setiap minggu, iaitu minggu epidemiologi ke-22 merekodkan 641 kes kematian dengan 559 kes sporadik. Berbanding 35 kematian termasuk 26 kes sporadik pada minggu epidemiologi ke-13 iaitu sehingga 3 April. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata antara faktor menyumbang kepada situasi tersebut disebabkan kemunculan varian-varian baharu dalam komuniti sekaligus kadar kebolehjangkitan dan kematian menjadi lebih tinggi. Selain itu, penularan COVID-19 secara lebih meluas di dalam komuniti berbanding minggu epidemiologi sebelum. Beliau sekali lagi menasihatkan masyarakat agar terus konsisten mematuhi prosedur operasi standard SOP serta saranan kerajaan untuk kekal duduk di rumah dan hanya keluar apabila perlu. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC bersepadu 2.0 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAIPS Serdang menerima kemasukan lebih 100,000 pesakit sejak dibuka pada 9 Disember tahun lepas. Pengarah Kesihatan Negeri Selangor, Datuk Syahari Ngadiman berkata, angka itu bukan satu kebanggaan pihaknya kerana ia memerlukan pengorbanan besar petugas barisan hadapan dalam memastikan pesakit mendapat rawatan terbaik. Menurut beliau, PKRC MAIPS kini mencatatkan 105,797 kes yang mendapat rawatan dan memperoleh kerjasama yang baik daripada agensi lain. Katanya pengorbanan dan komitmen petugas barisan hadapan begitu tinggi tidak kira siang atau malam, termasuk ketika cuti umum bagi memastikan pengurusan pesakit di PKRC MAIPS ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dr. Syahri berkata pada awal operasi, PKRC hanya menerima pesakit dalam kategori 1 iaitu tidak bergejala dan kategori bergejala ringan. Namun kemudian turut menerima pesakit kategori 3 iaitu kes radang paru-paru serta kategori 4 yang memerlukan alat bantuan pernafasan. Beliau turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua kaki tangan yang bertungku lumus bersama 16 agensi lain bagi memastikan pesakit menerima rawatan sebaik mungkin. Dr. Syahri berkata kaki tangan di pusat kuarantin itu juga berpengalaman dan mampu mengendalikan kes COVID-19 dalam jumlah yang besar. Dakwaan Kerajaan Negeri Sembilan menjual vaksin kepada rakyat di negeri itu melalui Invest NS adalah tidak benar dan dinafikan sekeras-kerasnya. Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Kesihatan Alam Sekitar, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri SV Rapan berkata dakwaan tersebut tidak berasas sama sekali. Jelasnya vaksinasi yang diberikan kepada rakyat Negeri Sembilan adalah percuma melalui pusat pemberian vaksin, hospital awam, klinik dan hospital kesihatan serta klinik swasta. Terdahulu ada dakwaan Kerajaan Negeri Sembilan didakwa menawarkan pakej vaksin pada harga RM380 untuk 2 dos. Pakej tersebut juga menetapkan bayaran 50% sebagai pendahuluan dan 50% lagi sebelum penerimaan vaksinasi. Mereka yang berminat diminta mengisi Google Form untuk membuat survey. Dalam pada itu, Virapan memaklumkan seramai 486,200 individu di negeri itu telah mendaftar vaksin COVID-19. Bagi dos pertama, seramai 79,872 individu telah menerima, manakala 56,202 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin setakat Rabu lepas. Polis akan memanggil ahli Parlimen Kepong Lip Ling Eng bagi membantu siasatan susulan dakwaannya mengenai 3 anggota polis melakukan pemerasan terhadap 2 individu berhampiran lampu isyarat di Jalan Besar Kampung Melayu Kepong pada Rabu lepas. Ketua Polis Daerah Sentul SCP Beng Ehlai berkata dakwaan itu dibuat ahli Parlimen berkenaan pada 4:45 petang semalam menerusi sidang media dan siasatan dibuat selepas berita mengenainya dikongsikan menerusi aplikasi WhatsApp. Menurut B, sehingga kini polis tidak menerima sebarang laporan daripada mana-mana pihak berhubung kejadian yang didakwa berlaku pada 6.45 pagi itu. Katanya selain Lip Eng, 2 individu terbabit dalam kejadian tersebut akan dipanggil bagi membantu siasatan. Polis menurut beliau memandang serius dakwaan itu dan tidak teragak-agak mengambil tindakan tegas terhadap 3 anggota tersebut jika kejadian salah laku didapati benar-benar berlaku. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 384 Kanun Kesesaan dan orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian itu
boleh menghubungi Pegawai Penyiasat Inspektor Nur Amalina Muhammad Jamil di talian 017-318-5868 atau bilik gerakan IPD Sentul 03-4048-2206. Sebelum mengakhiri MG Flash pagi ini, sama-sama kita saksikan operasi bersepadu Imigresen Putrajaya awal pagi tadi di sebuah penempatan pendatang tanpa izin di Cyberjaya. Lebih 200 warga asing termasuk sebahagiannya sedang leka bermain judi dan bertempiaran lari ke dalam semak. Operasi yang melibatkan 165 anggota penguatkuasa imigresen itu berjaya menahan seramai 202 pekerja asing yang tidak mempunyai dokumen. Kepada anda, terus setia bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini gaya ni nak tangi. Rumah mana? Rumah. Jom rumah mana? Rumah mana? Rumah mana? Mana? Mau aku punya pasport. Okey, lah sambung lagi. Sana. Jaga dia ni.